Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan Imam tadi ayat terakhir dibacakan berkenaan dengan kekafiran dan juga keimanan. Ya, kekafiran dan keimanan, ya. Seseorang yang mati dalam keadaan kafir, kufur, maka harta yang banyak tidak boleh menebus mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum. Sesungguhnya orang yang kafir, yakni orang yang mati dalam keadaan kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, la tughni anhum amwaluhum. Harta-harta mereka tidak boleh mengkayakan, yakni tidak boleh membebaskan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar, itulah, ya, orang kafir itu adalah ahli neraka, mereka kekal di dalam neraka. Ini adalah nas di dalam Al-Quranul Karim, ya, yang menyebut tentang soal kafir dan juga soal iman. Jadi oleh kerana itu, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah supaya kita menjaga agama kita, menjaga akidah kita. Sebab itu dalam maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, matlamat syariat, perkara yang paling asas sekali, paling utama sekali ialah hifzuddin, jaga agama. Apa maksud jaga agama? Yang pertama jaga iman, jaga akidah. Itu hifzuddin. Dia bukan jaga agama, hifzul adyan, bukan. Itu banyak, itu yang ke berapa tu, yang ke-10, yang ke-20 tu, yang pertama sekali hifzuddin, jaga agama Islam, yakni jaga iman kita. Maka sebab itu para ulama membuat contoh jaga agama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Ucap 2 kalimah syahadah tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sebagai antara asas yang penting untuk kita hifzuddin, jaga agama kita. Bukankah di dalam riwayat hadis disebut tentang jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, ya, perbaharuilah iman kamu, iman kita ni tajdidkan. Macam mana? Dengan banyak menyebut kalimah la ilaha illallah, ya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita beriman, tetapi ada masanya masuk perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita, ya. Kita yang berada dalam masjid ni insya-Allah semuanya beriman, semua mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ada masanya masuk perkara-perkara yang tidak betul, perkara-perkara yang merosakkan iman kita, kadang-kadang tanpa kita sedar. Misalnya ada orang yang bawa tafsiran, ya, bawa tafsiran. Kita tidak kata orang yang bawa tafsiran ni sebagai kafir, tidak. Tapi kita fokus, fokus kepada tafsiran yang dibawa itu, perkataan yang dibawa itu, yaitu ditafsirkan suratul Ikhlas ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad.
Katakanlah wahai Nabi. Allah Ta'ala perintah Nabi kata, qul, katakanlah wahai Nabi, huwa. Huwa makna apa tuan-tuan? Ngaji dah bahasa Arab ni tak? Huwa makna apa? Apa? Dia. Huwa makna dia. Qul, katakanlah wahai Nabi, huwa, dia. Dia tu siapa? Kalau dia Allah tak boleh, pasal lepas dia tu Allah. Katakanlah dia Allah, Allah. Apa pula sama? Kan salah bahasa tu. Dia tu mesti bukan Allah lagi tu, bukan Allah. Dia mesti rujuk kepada benda yang lain. Maka tafsiran yang saya nak sebut salah ni menyatakan bahawa qul, katakanlah wahai Nabi, dia tu dia mesti patah balik ke belakang. Ya. Ini Pak Abu. Ini Pak Abu. Dia imam masjid. Dia tu siapa? Ini Pak Abu. Dia imam masjid. Dia tu siapa? Pak Abu patah balik ke belakang. Ini Pak Abu. Dia tu patah balik ke belakang. Ya. Katakanlah wahai Nabi, dia patah balik ke belakang. Siapa ada kat belakang tu? Huwa tu. Sebelum huwa tu siapa? Sebelum huwa tu siapa? Katakanlah wahai Nabi, dia tu siapa? Nabi. Patah balik ke belakang Nabi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dia, yakni Nabi Muhammad adalah Allah yang Esa. Betul kah? Pasal apa tak betul? Sini kita telah mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi. Ni ada. Ya, ada. Dia ada bentuk tu. Dia ada sentimen ke arah tu. Ya, nak mengangkat darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan, sebagai Allah. Pasal dia kata dia tu patah balik ke belakang. Sungguh juga dari sudut bahasa, sungguh juga, ya, dari sudut bahasa sungguh juga. Ya, tapi ini perkataan yang salah, yang batil. Yang mana kalau kita biarkan, kita bawa i'tiqad ni, akhirnya orang akan kata Muhammad itu Allah. Muhammad itu adalah Allah. Bukan lagi Muhammad Rasulullah lah. Muhammad itu adalah Allah. Ini perkataan yang kufur, yang rosak akidah kita, ya. Jadi yang betulnya apa? Yang betulnya huwa itu adalah dia tak kembali kepada siapa-siapa. Ya, dia dipanggil dalam bahasa Arab dhamirus sya'ni. Kira dia baru nak mula ayat. Dhamirus sya'ni, ya, pronoun, ya, kata nama yang baru nak mula tu. Dhamirus sya'ni, satu. Ataupun kalau dia nak patah balik, dia patah balik kepada soalan yang mana orang tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang tanya Nabi dalam riwayat hadis, sif lana rabbaka, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami rabbaka, Tuhan kamu. Jadi sebelum surah Al-Ikhlas ini, surah Qul Wallahu Ahad ni diwahyukan, orang Arab Quraisy, musyrikin Mekah, mereka tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Tuhan kamu ni macam mana? Amin dhahabin huwa am min nuhas? Adakah Tuhan kamu wahai Muhammad daripada emas, daripada perak, daripada tembaga dan sebagainya? Macam mana Tuhan yang kamu nak ajak kami sembah ni, Allah ni macam mana? Jadi soalan tu tanya tentang Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab soalan tu Allah Taala wahyukan, qul, katakanlah wahai Nabi, huwa tu siapa? Kembali kepada rabbaka, Tuhan.
Mereka tanya Tuhan, 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 katakanlah dia, yakni Tuhan tu, Tuhan aku tu, Tuhan Nabi Muhammad tu ialah Allahu Ahad. Adalah Allah yang Esa. Kalau dia patah balik ke belakang jauh lagi. Yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maksud saya lah kita jaga supaya jangan masuk benda-benda yang boleh merosakkan iman kita, ya. Tafsiran ni ada juga, kita tak tuduh siapa-siapa sebagai kafir, ya. Tapi perkataan tu perkataan yang kufur, yang kalau dibiarkan dalam masyarakat, menyusup masuk dalam masyarakat, akhirnya orang pun sembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal Muhammad tu adalah Allah. Pada Nabi Muhammad tu ada sifat Tuhan, sifat Allah Ta'ala. Jadi akhirnya sembah Nabi Muhammad, buat patung Nabi Muhammad sikit, sembah Nabi Muhammad. Ya, ini merosakkan akidah kita, iman kita. Maka jadilah kita macam agama-agama yang lain, sembah objek-objek yang tertentu, sembah patung-patung yang tertentu kerana anggap patung tu sebagai Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tu adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, pagi ini kita masuk sikit bicara fiqhut ta'ayush kita, masalah kita hidup di antara Muslim dengan masyarakat bukan Muslim. Iaitu pagi ini kita nak masuk bab yang kelima, berkenaan dengan aurat. Berkenaan dengan aurat. Kita hidup dalam masyarakat, jiran kita dia tak tutup aurat, ya, dia tak tutup aurat, itu hal dia lah. Hal dia adalah tak tutup aurat tu kan, tak ada masalah bagi kita. Kerana yang lebih penting ialah soal iman tu, bukan soal tutup aurat, ya. Tapi sekarang kita nak hidup bersama, ta'ayush. Macam mana keadaan kita kalau kita memandang kepada orang kafir, yang mana orang kafir itu tidak menutup aurat, sama ada kita berdosa ataupun tidak. Kita duduk di pejabat, staf kita, ya, tak tutup aurat. Kita sebagai lelaki, dia tak tutup rambut, atau kita nak suruh dia tutup pakai tudung juga. Awak datang pejabat pakai tudung, kan? Saya tak mau tengok aurat awak, kan? Lepas dah pejabat, habis pejabat, awak nak buka tudung, buka. Kan? Pasal kita nak jaga ni supaya kita tidak melihat aurat mereka tu. Jadi adakah sampai tahap yang sebegitu, ataupun masa kita nak cakap dengan non-Muslim, oleh kerana non-Muslim ni tak tutup aurat, maka kita bercakap terpaksa tunduk kepala, tak boleh tengok dia langsung. Bila tengok aurat, bila aurat dosa, ya? Jadi adakah sampai tahap yang sebegitu, ya? Jadi tuan-tuan, batas aurat lelaki, aurat bagi lelaki Muslim ialah kawasan antara pusat hingga lutut. Lelaki pusat hingga lutut, lelaki Islam pun pusat hingga lutut, lelaki non-Muslim pun pusat hingga lutut. Jadi kalau pagi ni, kalau rasa pagi ni sejuk, tak yalah, panas tu, malam tu panas tu, pagi nak sembahyang subuh pakai kain pelekat ya. Tak piah atas kepala, pakai kain pelekat. Baju tak usah pakai. Sah tak? Sah tak? Sah sembahyang subuh, esok try buat tengok. So try buat tengok ya. Sah kan. Sah pertama belakang tu imam lah. Allahu akbar. Kan? Kalau boleh buat macam tu, kan, orang akan kata kita ni wali Allah ni. Pasal apa? Pasal betul-betul ikhlas ni, betul-betul ikhlas, ya. Itu keadaan. Ada orang kata ini, kita bila kita semayang, ya, ada seorang penceramah dia kata jubah dia harga dalam RM600, jubah dia nak semayang RM600. Ada tak? Jubah semayang dia RM600. Pasal apa? Pasal dia kata kita semayang ni nak menghadap Allah Ta'ala, kena pakai hak mahal-mahal sikit, jangan pakai hak murah, pakai hak RM600. Saya jubah, bukan saya orang lain macam mana.
Kan? Ini pakai lekeh-lekeh kan? Pakai baju buruk, tak lalat dan sebagainya, nak menghadap Allah Ta'ala kan? Tak beradab dengan Allah Ta'ala. Saya kata betul juga tu, betul juga, pasal Allah Ta'ala suruh apa? Khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasan kamu tiap-tiap kali kamu nak pergi masjid, nak semayang. Betul dari satu sudut, tapi tidaklah betul 100%. Kerana ada sudut-sudut yang lain, angle-angle yang lain. Kalau kaji balik, tidak semestinya yang pakai baju lekeh, tak lalat tu tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semestinya. Ya. Sebab apa? Sebab ada orang pandang kalau pakai mahal-mahal ni, dia bimbang duit yang dia dapat tu duit syubhah, duit tak berapa halal. Jadi ada orang dia pakai lekeh-lekeh baju tak lalat, hak ni lah baju yang betul-betul halal. Aku nak menghadap Allah Ta'ala, aku pakai hak betul-betul halal. Ada juga sudut pandang yang sebegitu, betul tak? Betul juga. Jadi yang pakai mahal pun betul juga dari satu sudut. Dia nak beradab dengan Allah, pakai elok-elok. Macam kita nak menghadap orang besar lah, pakai elok-elok kan? Tapi ada orang tak, dia pandang dari sudut dia sebagai hamba, pakai lekeh-lekeh lah sebagai hamba. Nak pakai elok-elok apa, kita hamba kan? Jadi sudut pandang yang berbeza ya. Jadi bukanlah makna salah kita pakai lekeh ketika nak semayang, tidak. Bukanlah salah kita pakai mahal-mahal ketika nak semayang, tidak. Bagaimana kita nak jaga hati kita tu? Bagaimana kita nak jaga hati kita? Masalah kita sekarang ialah bila datang masjid kita pakai elok-elok. Bila kita semayang di rumah, kita pakai baju panas tak lalat tu. Kadang-kadang tak pakai baju. Pasal apa? Bila datang masjid semayang pakai elok, bila semayang di rumah tak pakai baju. Pasal di masjid orang nampak, di rumah tak ada siapa tengok, semayang seorang-seorang. Jadi situ masalah kita double standard. Bila nak semayang menghadap Allah di masjid pakai elok, pasal orang tengok, Allah pun tengok. Bila di rumah baju tak pakai, pasal orang tak tengok, Allah tengok tak? Allah tengok tak? Allah tengok juga. Ada pasal apa tak pakai elok-elok? Ini masalah hati kita. Masalah hati kita. Kita nak jaga hati kita. Jadi sebab itu ada cerita-cerita orang soleh dulu, dia biasa pakai lekeh-lekeh. Pasal apa? Pasal di rumah pun dia pakai lekeh, maka di hadapan masyarakat pun dia pakai lekeh juga. Kerana apa? Kerana dia nak jaga hati supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi aurat antara pusat dengan lutut, ya. Manakala aurat wanita Islam ialah seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan kecuali wajah, pergelangan tangan. Wajah dan pergelangan tangan. Bukan tapak tangan pergelangan tangan. Kalau tapak tangan yang ni, makna yang ni kena tutup tak? Yang ni kena tutup. Jadi bukan tapak tangan, pergelangan tangan. Ini tak perlu tutup, yang ni pun tak perlu tutup, kerana dikecualikan. Kecuali wajah dan pergelangan tangan. Tapi banyak buku dia kata kecuali wajah dan tapak tangan. Tapak tangan yang ni boleh buka, yang ni kena tutup. Dan nak tutup macam mana? Kalau yang ni tutup, yang ni nak buka macam mana? Jadi dalam kitab yang benar kecuali muka dan pergelangan tangan, itu dikecualikan. Begitu juga tambah sikit lagi dalam mazhab Hanafi, dia tambah satu lagi, kecuali pergelangan kaki tidak dikira sebagai aurat. Pergelangan kaki, saya pun suka ambil pendapat ni, pergelangan kaki tidak dikira sebagai aurat. Tidak orang datang rumah kita kan, adik-beradik datang, sepupu datang, sepupu tu bukan mahram, kejap nak pakai stocking kejap
Kawan-kawan datang, jiran-jiran datang yang bukan mahram kita, jantina berbeza, kejap nak pakai stocking dulu. Kan? Jadi susah sikit lah kan. Nak pergi pasar pakai stocking, pasal aurat, basah stocking tu. Kan? Jadi kita boleh ambil satu lagi pandangan dalam mazhab Hanafi, kecuali wajah, kecuali pergelangan tangan, dan kecuali pergelangan kaki. Tapi nak pakai eloklah nak pakai stocking tu. Tapi kita boleh ambil pandangan Hanafi, tidak dikira sebagai aurat. Kemudian kalau jatuh sikit-sikit ni tak ada masalah, kan? Cikgu mengajar ke, pegang pen tu, pegang pen tu kan, pen tu jatuh sikit tak ada masalah lah. Taklah perlu pegang, tulis kan, pegang. Tidak, dia dimaafkan. Jatuh sikit ni tidak ada masalah, dimaafkan, ya, dimaafkan. Baik, itu aurat secara asasnya, ya. Jadi sekarang non muslim dia tidak menutup aurat sebegitu. Non muslim tidak menutup aurat lelaki, dia tak tutup di antara pusat dengan lutut. Wanita dia tak tutup kepala, dia tak tutup lengan sini, dia tak tutup betis. Sedangkan aurat kecuali wajah, pergelangan tangan dan pergelangan kaki, ya. Terdapat pendapat ulama yang menyatakan bahawa aurat wanita muslim dengan wanita bukan muslim ialah seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ada pendapat ulama menyatakan wanita Islam bila duduk bersama dengan wanita bukan Islam, maka wanita bukan Islam itu dikira sebagai lelaki. Jadi bila kita wanita Islam duduk dengan wanita bukan Islam tu dianggap sebagai lelaki. Wanita Islam ni macam mana aurat dia? Dia kena tutup apa? Dia kena tutup seluruh badan kecuali muka, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kena pakai tudung lah, pakai tudung. Kawan kita nama Mary, nama Catherine, kan? Nama yang perempuan, tapi dia non muslim. Itu satu pandangan. Okey tak pandangan ni? Okey tak? Bagaimana anak-anak kita duduk asrama, duduk satu bilik, duduk satu dom, ada non muslim. Bila pandangan ni kita pegang sungguh-sungguh, anak kita duduk asrama kena pakai tudung. Katil sebelah kawan non muslim, duduk sebelah katil pakai tudung. Nak tidur pun pakai tudung. Pasal lelaki ni sebelah ni, kan? Nak pergi mandi toilet pun pakai tudung. Pasal kawan non muslim dikira sebagai lelaki. Agak-agak berapa lama boleh duduk asrama sekali gitu? Ini satu pandangan, tapi pandangan ni agak berat. Bukan agak ni, memang berat lah ni. Memang berat, bila budak duduk asrama tingkatan 1, tingkatan 3, duduk universiti, kan, satu bilik ada 4 orang, ada non muslim. Jadi macam mana dia nak duduk kalau dia anggap wanita non muslim itu sebagai lelaki? Di mana dia kena tutup seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Jadi namun begitu, pendapat ini agak menyukarkan kehidupan umat Islam. Contohnya suasana di sekolah, asrama dan sebagainya. Maka kita tidak perlu berpegang pada pendapat ini. Ya, kita tak perlu pegang pada pendapat ini. Kita ambil pandangan ulama yang lain yang menyatakan wanita bukan Islam dikira sebagai wanita juga. Jadi kira sama-sama jantina. Kira sama-sama jantina. Jadi
tidaklah perlu sampai tutup kepala dan sebagainya, walaupun duduk bersama dengan wanita non muslim. Itu lebih mudah. Ada pandangan ulama yang menganggap wanita bukan muslim, wanita juga. Makna boleh duduk buka tudung, boleh nampak lengan, boleh nampak betis dan sebagainya, macam biasalah, macam biasa, macam kita duduk di rumah, ya. Ini pandangan ni lebih ringan sikit, ya. Pandangan ni lebih ringan, dan pandangan ni disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia ada logik dia ada sense dia, ya. Kalau tidak susah kita ta'ayush, kita nak hidup di antara muslim dengan non muslim. Selain daripada itu, kita duduk di pejabat, ya, kita tak dapat paksa orang pakai tutup aurat, ya, tutup aurat. Kita duduk di sekolah, pelajar kita ada muslim, ada non muslim, ya. Lebih-lebih lagi lelaki dengan orang perempuan, ya. Kalau kita perempuan dengan lelaki kurang sikitlah, pasal aurat lelaki tu lebih ringan, lebih mudah. Tapi kita sebagai lelaki dengan rakan sepejabat kita non muslim, perempuan, dia pakai dia tak tutup aurat, kita kata tak tutup kepala lah, tak tutup kepala. Jadi sekarang dia setiap usaha kita nak cakap dengan dia takkan nak tunduk kepala. Kita nak mesyuarat, kita pengurusi, kan, kita mesyuarat tunduk, ya boleh kan. Tak boleh nak tanya, kan. Kita duduk kementerian, kita cakap, ya, wakil ni kementerian lain kita nak selaraskan, ya kita setuju, ya. Macam mana kita nak urusan? Kita tak tengok muka dia, kita tengok muka dia aurat, dosa, kan. Jadi kita tak tengok. Bila tak tengok, kita tak nampak dia bercakap tu betul ke dia bercakap, macam mana mimik muka dia, wajah muka dia, kan. Bila body language, kan, kita tak nampak, kan, muka lah, mimik muka, iras muka dia tu, macam mana cara dia bercakap, ya. Jadi komunikasi kita terjejas bila kita tidak melihat orang. Tapi bila kita tengok dia, kita melihat aurat. Lelaki tengok perempuan, aurat kepala dia. Cikgu di sekolah, ya, dalam kelas ada 30 orang, 10 orang non muslim, tak tutup aurat, ya. Cikgu mengajar sejarah geografi, tunduk je sepanjang, ya, penjajahan Perancis Light, tunduk je dalam kelas. Kan? Tak boleh, kan. Pensyarah ini tunduk je, pensyarah warak, kan. Dia umur dia 55, dia mula warak, dia profesor, dia tunduk je. Pasal apa? Ni student aku tak tutup aurat, tak boleh tengok. Jadi bagaimana ta'ayush, ya? Bagaimana ta'ayush kita, ya? Itu yang saya nak cuba bangkitkan. Jadi sini kita tak dapat elak daripada melihat perkara tersebut. Kita tak dapat elak daripada melihat kepada orang lain yang berbeza jantina, dan kita mungkin melihat aurat mereka, yakni rambut mereka, mungkin mereka pakai baju lengan pendek, melihat lengan mereka dan sebagainya, ya. Kita tak dapat elak ketika itu. Jadi sini, adakah kita boleh kiaskan, ya, kita boleh kiaskan ni dari sudut kita supaya kita tidak dikira melakukan dosa, supaya kita tidak dikira melakukan dosa bila kita melihat anak murid kita melihat muka dia, tengok rambut dia, kita tak berdosa, walhal benda tu asalnya aurat, di pejabat kita, ya, rakan sekerja kita non muslim perempuan, dia tak tutup aurat, kita berbual dengan dia, bagi arahan, mendengar arahan dia, bos kita kan, supaya kita tak berdosa, ya. Adakah boleh kita kiaskan kepada satu konsep, iaitu konsep parameter aurat seorang amah, ya, iaitu di dalam kitab Nailul Awtar.
skip terus, kita masuk pada muka surat 43. Dinyatakan di dalam kitab Nailul Awtar, kata Imam Syaukani, faja'alu auratal amati ma baina as-surrati war-rukbati karrajuli. Maka mereka ni para ulama, iaitu merujuk kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan majoriti para ulama. Mereka berpendapat, mereka menetapkan, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan majoriti para ulama menetapkan auratal amati, aurat hamba wanita, amah tu hamba wanita, ma bainas surrati war rukbah karrajuli, di antara pusat dan lutut sama sebagaimana aurat lelaki. Hamba perempuan, hamba perempuan, bukan hamba kita tak. Kalau hamba ni zaman hamba, kalau hamba kita dia macam isteri, dia tak ada aurat pada. Ni hamba orang, hamba orang lain, duduk jalan, duduk buat kerja. Maka para ulama menetapkan aurat hamba tu macam aurat orang lelaki, antara pusat dengan lutut. Jadi tengok hamba lah, tengok perempuan lah. Hamba tu perempuan juga. Tengok dia tak tutup kepala, tengok lengan dia, tidak dikira sebagai aurat amah tu. Ya. Wa qala Malik, kata Imam Malik, al-amatu auratuha kal hurrati. Amah ini, hamba perempuan ini, auratnya sebagaimana wanita merdeka. Hasya sya'raha falaysa bi'auratin, kecuali rambutnya, maka rambut tu tidak dikira sebagai aurat. Rambut hamba perempuan tu, hamba orang lah, tengok jalan tu kan. Wa ka'annahu ra'al 'amala fil hijazi ala kashfil ima'i li ru'usihinna. Seolah-olah Imam Malik ni melihat amalan di Hijaz. Tanah Hijaz tu, tanah Mekah, tanah Madinah lah. Imam Malik duduk Madinah je, dia tak keluar lah. Madinah tu Hijaz, bumi Hijaz. Kalau Syria apa tu, bumi Syam. Dia ada dua bumi yang tu. Ardul Hijaz, menanjung tanah Arab tu Hijaz. Bumi Syam tu belah Syria, Lubnan tu Syam. Ini Hijaz. Jadi Imam Malik seolah-olah melihat amalan di bumi Hijaz ala kashfil ima'i li ru'usina. Baik mana hamba-hamba perempuan ni dia buka tutup kepala, dia tak pakai tutup kepala. Maknanya tengoklah hamba perempuan jangan tutup kepala. Jadi sekarang kita tak ada hamba, kita ada rakan sekerja non muslim, kita ada anak murid non muslim, ya, perempuan tak tutup aurat, kepala tak tutup dan sebagainya. Boleh tak kita nak kias? Boleh tak kita nak kias dari sudut pandang kita terhadap wanita non muslim, sebagaimana amah tadi tu, rambut mereka tak dikira sebagai aurat, ya. Bagi imam sebahagian besar para ulama tu macam antara pusat dengan lutut, mana yang ni tak dikira aurat, yang ni tak dikira aurat, betisnya tak dikira aurat. Adakah wajar untuk kita kiaskan supaya kita tak berdosa ni? Supaya kita tak berdosa. Boleh tak? Setuju tak? Jadi kita duduk rekan sahabat, ya, dia pakai proper lah, ya, non muslim. Kadang hari Jumaat dia pakai baju kurung, dia tak pakai tudung, kita boleh duduk sembang dengan dia, ya, okay. Pasal kita kiaskan. Dan kita lihat, bukan lihat dengan nafsu syahwat, kita lihat biasa je, tak ada apa, tak ada nafsu syahwat apa, ya, tak ada nafsu syahwat apa. Boleh tak kita nak kias gitu? Kita tab'idul habkan, kita pecahkan hukum ni. Kita pecahkan hukum. Kita pecahkan sebahagian hukum. Kita ambil itu, ya. Ini saya cuba nak mencadangkan supaya kita tidak termasuk dalam tu.
Justru aurat wanita bukan muslim dapat dikiaskan kepada wanita hamba. Ini tidaklah bertujuan merendahkan status wanita bukan muslim, sebaliknya sebagai satu parameter aurat sahaja. Parameter aurat sahaja supaya kita tidak melakukan dosa. Maka bahagian kepala, ya, kepala rambut dia, lengan dia pakai baju lengan pendek, ya, kaki dia mungkin pakai skirt nampak betis ataupun bawah sikit, ya, sampai kepada separuh betis tu, ya. Kepala, lengan, tangan, betis wanita bukan muslim tidak dihukum sebagai aurat bagi pihak mereka, dan kita pun tidak dikira melihat aurat, tidak dikira berdosa kerana melihat rambut mereka itu. Ya. Jadi mana boleh lah duduk sekolah tengok, ya, tengok sambil mengajar, bukan tengok dengan nafsu, tengok dengan nafsu tu syahwat pula, syahwat itu dosa lah. Ini tengok biasa, rakan sepejabat, rakan sekerja, tengok di pasar, jumpa jiran, you datang beli ikan ke? Belilah tak, kan? Sembang kan? Takkan bila dia sapa kita pun tunduk, ya beli ikan. Kan? Non muslim banyak ni. Banyak. Jadi saya cuba mencadangkan, adakah wajar dikiaskan sebegitu? Adakah wajar dikias? Saya nampak macam nak setuju sekarang kias tu. Sebab bila kita duduk bersama dengan non-muslim, kita terpaksa jadi begitu. Kalau kita duduk dalam Islam, duduk di Mekah tak apalah, duduk Mekah, memanglah kita tak katalah hukum ni. Tapi kita duduk di Malaysia, duduk di Amerika, duduk di London, duduk, ya, negara yang majoriti bukan Islam ramai dan sebagainya, Mekah, Madinah tak apalah, kecualilah, ya. Kita tak dapat, tidak terpaksa bergaul, terpaksa melihat mereka, dan bercakap tu terpaksa melihat wajah, melihat badan mereka dan tangan mereka, ya. Dan bila kita kata itu dikira sebagai aurat, kita berdosa kerana melihat, ya. Jadi supaya kita keluar daripada kepompong dosa, ya, tidak dikira sebagai dosa, ya. Itulah yang saya nak sebutkan pagi ini. Boleh sama-sama fikirkan, ya, supaya kita tidak terlibat dengan dosa. Tapi kalau kita lihat dengan nafsu syahwat, lihat dengan nafsu syahwat, itu berdosa kerana melihat dengan nafsu syahwat. Tak kiralah perempuan tu tudung, pakai tudung elok, kita lihat nafsu syahwat. Dia dah pakai elok dah, kita lihat nafsu syahwat. Itu lain lah, tu haram lah, pasal dengan syahwat tu merosakkan, kan. Sekarang kita lihat dengan pandangan biasa tanpa ada nafsu syahwat, ya. Jadi tuan-tuan boleh balik fikirkan supaya kita dapat ta'ayush, dapat hidup bersama dengan aman, dengan harmoni antara muslim dengan non-muslim. Saya ingat sekadar tu untuk pagi ini. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah